Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak suara anda sihat, cergas, ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan hidup ini. Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak kongsikan satu lagi teknik bagaimana kita nak menghadapi atau mengatasi konflik yang berlaku antara kita dengan orang lain ya. Boleh jadi dengan ahli keluarga kita, ibu bapa kita, kawan kita, bos kita, rakan kerja kita, jiran kita ya. AJK kalau kita dalam persatuan dan sebagainya lah ya. Jadi seperti mana yang Pak Su biasa sebutkan bahawa konflik berlaku apabila wujud pertentangan ataupun perbezaan kepentingan ya, kemahuan, pengharapan, taksiran, kepercayaan, nilai dan tujuan antara seseorang dengan seorang yang lain yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam sesuatu perkara. Maknanya kalau wujud komunikasi dan interaksi, kemungkinan konflik itu akan berlaku apabila wujud pertentangan kepentingan dan sebagainya tadi ya. Baik, untuk kali ini kita akan bincangkan satu lagi teknik iaitu teknik akomodasi ya, ataupun accommodating ya, ataupun disebut juga sebagai teknik penyesuaian ya, teknik penyesuaian ya. Baik, untuk mudah kita memahami bagaimana kita nak gunakan teknik akomodasi ini, kita bagi satu contoh lah ya. Katakanlah Fatimah ya, Fatimah ni dia dah ambil SPM, kemudian dia dah buat matrik umpamanya kan, ataupun dia buat asasi ya. Result dia bagus ya, memang sangat-sangat bagus ya, banyak A apa semua. Dia bercadang nak ambil kursus perakaunan ya. Dia bercadang nak ambil kursus perakaunan ya. Tapi mak paksa ambil kursus undang-undang. Ya. Mak paksa ambil kursus undang-undang. Jadi Fatimah dia nak ambil kursus perakaunan, itu kepentingan dia ya. Mak pula kepentingannya lah Fatimah mesti ambil kursus undang-undang. Jadi mereka sudah ada wujud perbezaan atau pertentangan kepentingan ya, tentang kursus yang patut diambil oleh Fatimah ya. Fatimah nak perakaunan, mak nak perundangan. Jadi macam mana Fatimah nak selesaikan masalah ni apabila konflik tu berlaku ya. Itu dia. Jadi kita cuba lihat ya bagaimana teknik akomodasi atau converting ni boleh kita amalkan ya dalam situasi seperti yang Fatimah hadapi tadi ya. Baik, untuk teknik akomodasi ataupun accommodating ni ya, biasanya situasinya ialah berlaku bila konflik yang kita hadapi itu kita anggap tidaklah berimpak besar ya. Biasanya konflik itu berimpak kecil ya. Maknanya taklah memudaratkan sangat ya. Kemudian di satu sudut lagi kita mungkin tak kisah sangat dengan apa yang berlaku ya. Maksudnya kita ada sifat tolak ansur lah ya. Dan kita masih boleh bekerjasama macam kes Fatimah dengan mak tadi ya. Fatimah masih lagi boleh bekerjasama dengan mak dia ya. Fatimah nak apa nama ni perakaunan, mak nak undang-undang dia ya. Tetapi dalam hal ini Fatimah mungkin mengambil sikap tidak asertif ya. Dia tidak tegas diri ya. Kerana dia nak accommodate ya. Okay. So apa yang dilakukan oleh Fatimah dalam hal ini ya? Bila Fatimah menggunakan teknik akomodasi ataupun accommodating ni tadi ya, maka Fatimah akan mengorbankan kepentingan sendiri. Apa di kepentingan Fatimah tadi? Saya nak kursus perakaunan, saya nak jadi accountant. Itu kepentingan Fatimah ya. Jadi Fatimah telah korbankan kepentingan sendiri demi orang lain. Orang lain siapa? Mak dia lah. Mak nak buat undang-undang tadi kan ya. Itu dia. Jadi dalam hal ini Fatimah cuba memuaskan hati pihak lain atau maknya ya, ibunya ya. Dan walaupun begitu, Fatimah masih lagi ya, mengambil kira kepentingan dan tujuan diri tadi. Maksudnya dalam hati kecil dia kata satu masa nanti kalau boleh saya nak juga buat perkaunan. Walaupun sekarang saya akur dengan kehendak mak ya, mak nak buat apa nama ni undang-undang tadi. Satu masa saya nak juga buat perkaunan ya. Jadi masih lagi mengambil kira kepentingan dan tujuan sendiri ya. Kalau teknik avoiding atau menghindar, kita tidak ambil kira langsung. Kita abaikan langsung. Tapi teknik akomodasi ni kita masih mengambil kira kepentingan kita walaupun tidak terlaksana pada saat ini ya. Baik, kenapa Fatimah mengambil pendekatan teknik akomodasi ni ya? Satu ialah kerana Fatimah nak menjaga perasaan pihak lain dalam konteks contoh tadi ya, Fatimah nak jaga perasaan ibu ya. Ibu dah banyak jasa, banyak korban ya. Banyaklah macam-macam lah ibu telah korbankan kebaikan ya untuk apa nama ni membesarkan Fatimah. Jadi Fatimah tak sanggup nak lukakan perasaan ibu ya.
Dan dalam hal ini juga Fatimah mengutamakan perdamaian ataupun keharmonian. Bagi Fatimah dalam konteks sekarang ni kedamaian, kebahagiaan, keharmonian rumah tangga, keluarga, mak ayah ni itu lebih penting bagi Fatimah ya daripada dia memburu cita-citanya ya. Baik, apakah kesan dia? Ya, apa kesan dia? Dalam hal ini kita dapati kalah menang lah. Ya, maknanya dalam konteks ini Fatimah akan kalah ya. Kerana dia telah korbankan kepentingan dia ya. Dan yang menang siapa? Yang menang mak dia lah. Ya. Mak nak Fatimah ambil kursus undang-undang tadi ya. Jadi inilah kaedah teknik akomodasi ataupun kita teknik penyesuaian di mana seseorang itu akan korbankan ya sebahagian kepentingannya untuk orang lain demi menjaga perasaan orang lain ya. Kerana dia tak nak membesarkan konflik ni, kalau katakan dia bertegas ya, maka berlakulah sesuatu yang mungkin tidak diingini ya. Baik, dalam kesempatan ini ya, Pak Su nak bagi tahu bahawa sebenarnya kes yang Pak Su ceritakan tadi adalah kisah benar ya. Memang kisah ini benar-benar berlaku ya. So apa yang berlaku selepas itu ialah oleh kerana Fatimah terpaksa ambil kursus undang-undang, maka beliau telah bersungguh-sungguh dan menamatkan pengajian dalam bidang undang-undang ya, degree in law ya. Dan selepas convocation apa yang berlaku ya, Fatimah ambil scroll tu, Fatimah bagi kat ibu dia. Mama dia kata Fatimah telah tunaikan kehendak mama, keinginan mama, hasrat mama ya. Dan Fatimah telah buktikan Fatimah berjaya dengan cemerlang dapat ijazah undang-undang ya. Jadi untuk semester depan Fatimah nak izin daripada mama ya untuk Fatimah ambil kursus ijazah perakaunan pula. Jadi dalam keadaan yang begitu menyayukan ini tadi, mak dalam keadaan keterpaksaan ini mungkin reda lah ya bahawa dia mengizinkan Fatimah buat kursus perakaunan. Dan pendekkan cerita ya, Fatimah dapat tamatkan kursus perakaunan. Maksudnya di sini Fatimah telah berjaya mendapat double degree ya, 2 ijazah iaitu undang-undang dan juga perakaunan ya. Begitulah sekali semangat kegigihan ya, motivasi yang sangat tinggi yang telah ditunjukkan oleh Fatimah. Beliau korbankan kepentingannya pada satu ketika dan satu ketika lain beliau dapat merealisasikan impiannya untuk menjadi seorang accountant ya. Inilah teknik akomodasi atau accommodating atau teknik penyesuaian. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.